Okey. Ustaz dengar suara saya tak? Dengar. Okey. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Jadi saya sekarang ni berada di bilik gerak minda di Sekolah Seni Malaysia Perak Sungai Siput Ustaz. Jadi saya dah lapor diri daripada bulan September dan Ustaz nak nasihat lah, ada nasihat-nasihat yang Ustaz nak kongsikan dengan saya. Jadi saya fikir lebih baik kalau saya kongsikan bersama rakan-rakan seperjuangan di Sekolah Seni Malaysia Perak ni Ustaz. Ustaz okey Boleh Boleh. Okey, jadi kita mulakan. Jadi saya akan perkenalkanlah Ustaz kepada rakan-rakan sepejabat saya ni. Nama Ustaz kejap ya. Saya tutup lampu ni kejap. Okey. Saya perkenalkan Ustaz Haji Muhammad Azmi bin Haji Masjuri. Beliau merupakan seorang pegawai penyelaras takmir Negeri Perak Darul Rizwan dan beliau juga pernah menjadi bos saya di bahagian penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi dah banyak kes-kes kita pergi Ustaz Ya. Kenaan dengan halwat, judi dan sebagainya. Jadi macam inilah Ustaz. Kita tanpa melengahkan masa, saya sambung ke Ustaz. Saya tinggalkan kepada Ustaz untuk nak berkongsi sikitlah pada saya dan kepada rakan-rakan saya di sini sekarang Ustaz Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil la raiba fihi fa amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Encik Johan. Yang saya hormati lagi saya kasihi, yang berbahagia pengetua ataupun di sekolah apa tadi? Sekolah Seni Malaysia Perak Sungai Siput. Seni Malaysia Perak. Dan semua rakan-rakan para pendengar yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Petang ni saya nak berkongsi sedikit maklumat yang mungkin boleh diambil manfaat kepada semua para pendengar sekalian. Kebetulan Bro Johan ni dia pernah berada di dalam bidang penguatkuasaan. Lama beliau berada di bahagian penguatkuasaan ini. Dan saya juga pernah berada di bidang yang sama. Tapi petang ini kita nak berbicara sedikit berkenaan dengan apakah yang boleh kita mengambil manfaat daripada sepotong ayat Al-Quran daripada surah An-Nur ayat ke-30. Surah An-Nur ayat yang ke-30 dalam membicarakan tentang adab-adab pergaulan di dalam Islam. Mari kita dengar satu ayat, sepotong ayat Al-Quran daripada surah An-Nur yang saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazna furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna illa wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Sadaqallahul azim. Ini ayat Al-Quran yang berbicara berkenaan dengan kewajipan atau tanggungjawab kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, laki-laki dan perempuan, berkaitan dengan pergaulan atau batasan-batasan yang perlu kita jaga dalam diri kita. Jadi sebelum saya kupas lebih lanjut tentang tajuk kita ini, sukalah saya
menyebut kepada semua para pendengar sekalian, sebenarnya dalam Islam ini, apabila disebut ia sebagai satu perintah, ia sudah pasti ada perkara-perkara kebaikan di dalam perintah tersebut. Saya bagi contoh yang paling mudah. Apabila Allah memerintahkan kepada kita tentang pengharaman meminum arak, sudah pasti di sana ada kebaikan-kebaikan tentang pengharaman meminum arak. Kita tengok beza antara orang yang minum arak dengan orang yang tak minum arak. Orang minum arak ni tengok akal dia tak berapa nak waras. Kali kalau dia minum, cakap dia pun dah tak betul. Kalau dia memandu, dia boleh mengakibatkan kemudaratan kepada orang lain. Itu contoh berkaitan dengan perintah pengharaman arak. Jadi kalau kita sebagai seorang Muslim ini, kalau kita fikir, kenapa Allah perintahkan kepada kita, seperti mana dalam ayat 30 yang saya bacakan ini. Berkenaan dengan dalam diri kita ini, kita perlu ada adab-adab di dalam pergaulan kita sesama manusia. Khasnya bagi laki-laki ataupun perempuan, bagi kita sebagai seorang Muslim dan Muslimah. Sudah pasti di sana ada perkara-perkara kebaikan, hikmah ilahiyah, maqasid syariah, tujuan syariah itu diberikan kepada kita. Sudah pasti ada kebaikannya. Jadi saya terjemahkan ayat yang saya bacakan tadi. Ayat tersebut menceritakan tentang perintah Allah kepada kita golongan laki-laki. Pertama, qul lil mu'minin, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang laki-laki yang beriman. Siapa laki-laki dalam dewan ni, termasuk saya yang sedang bercakap ni, Allah telah memberikan kepada kita satu panduan, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakanlah Muhammad, perintahkan kepada mereka, golongan laki-laki, jaga pandangan mereka. Mata ni Allah cipta kepada kita banyak manfaatnya. Untuk kita melihat, untuk kita memudahkan urusan kita. Tapi dalam pada yang sama, Allah memberikan kepada kita kawalan supaya kita menahan pandangan kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Islam. Wa yahfazna furujahum. Di samping menjaga pandangan, jaga kemaluan mereka. Kita bukan seperti mana binatang. Binatang ni dia suka-suka dia je. Tapi dalam kita sebagai seorang manusia yang telah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan cara hidup yang sempurna, ada garis panduan dan kaedah-kaedahnya. Kemudian seterusnya, ayat yang seterusnya ialah menceritakan pula tentang qul lil mu'minat. Katakanlah wahai Muhammad kepada golongan-golongan perempuan yang beriman. Ini perempuan yang beriman pula. Sama saja perintahnya. Yaghuddna min absarihim. Sama, kawal dan jaga pandangan mereka. Jadi mata ni Allah cipta bukan sekadar untuk kita melihat alam yang sedia ada ni. Boleh kita lihat dalam keadaan apa sekalipun, cuma ada perkara-perkara yang perlu kita kawal, dilarang untuk kita melihat. Contoh, kalau kata kita ni saja-saja suka-suka nak pergi masuk ke kelab malam, contoh, Cik Johan kita dia pernah masuk kelab malam. Saya juga pernah masuk, kawasan-kawasan kelab malam, kawasan-kawasan pelacuran. Saja-saja nak masuk, suka-suka nak tengok. Kalau suka-suka nak tengok tak boleh lah. Tapi kalau kita masuk kerana kita nak menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang pegawai yang diberi amanah untuk menjaga perkara tersebut, bolehlah. Tapi kalau saja-saja tak bolehlah. Maknanya kita boleh tengok tapi ada benda yang perlu kita jaga, kita kawal pandangan kita ini. Begitu juga qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Sama juga. Pandangan jaga, kemaluan juga jaga. Kemudian
wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Hendaklah dia sebelum ayat itu wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah mereka memperlihatkan perhiasan diri mereka yang zahir-zahir. Mana perhiasan diri yang zahir-zahir yang boleh orang tengok? Rambut mereka, rambut ini perempuan rambut, dada mereka, angkat tangan tinggi-tinggi tangan mereka, ini semua adalah aurat. Kemudian wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Hendaklah mereka melabuhkan. Khimar ini maknanya tudung. Ala juyubihin. Juyub dalam bahasa Arab, jaibun, poket. Biasa poket ni berada di sini. Poket berada di sini. Atau di sini. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Jaibun, juyubun. Hendaklah mereka melabuhkan tudung yang mereka pakai sehingga poket-poket mereka mana? Sini. Ini bagi perempuan. Jadi dalam ayat yang saya bacakan tadi ni, apa yang dapat kita ambil manfaat ataupun dapat mengambil pengajaran dalam pertemuan kita yang singkat ini? Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, Allah perintahkan begitu, sudah pasti ada perkara-perkara hikmah ilahiyah ataupun maqasid syariah yang memberi manfaat kepada kita sebagai hamba Allah. Salah satunya ialah batasan pergaulan yang perlu kita jaga dalam diri kita. Jadi salah satu batasan yang perlu kita jaga dalam diri kita ni apa? Pertama sekali yang perlu kita jaga ialah kita mesti menjaga adab-adab ketika mana dalam pergaulan kita. Satu, kita nak perlu jaga apa? Kita jauhkan diri kita daripada perkara-perkara pergaulan, menjaga batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram kita. Itu satu. Siapa laki-laki yang bukan mahram kita? Siapa perempuan-perempuan ni yang bukan mahram kita? Laki-laki yang bukan mahram kita ialah laki-laki yang bukan saudara kita, laki-laki yang bukan ayah kita yang laki-laki, yang bukan juga kita punya tok wan kita. Ini bagi perempuan. Bagi yang laki-laki pula, siapa yang perlu dia jaga? Dia perlu jaga bagi mana-mana perempuan yang bukan saudara perempuannya. Kalau perempuan tu bukan saudara perempuan dia, bukan adik-beradik perempuan dia, itu dia kena jaga batasan. Siapa lagi? Yang bukan ibunya. Siapa lagi? Yang bukan anak saudaranya. Yang bukan neneknya. Benda-benda itu perlu dijaga. Namun begitu dalam hukum fiqh disebut ada golongan-golongan yang boleh kita santuni dia walaupun dia ni seorang perempuan. Contohnya perempuan yang tua. Kalau macam saya, kalau saya nak santuni golongan orang-orang tua yang dah memang tidak ada perasaan nafsunya, menyantuni dia tak ada masalah. Begitu juga dengan kanak-kanak. Kanak-kanak. Jadi ini di antara batasan-batasan yang perlu kita kena fahami dan kita kena jaga. Menjaga orang-orang yang bukan ajnabi, yang dikira sebagai ajnabi dengan kita kena jaga batasan-batasan itu. Dari aspek pergaulannya. Bukan sekadar itu, bahkan apa yang penting juga yang perlu kita fahami dalam menjaga pergaulan ini dari aspek cara pemakaian kita dengan mereka-mereka yang dianggap ajnabi ini. Macam saya sebagai seorang laki-laki umpamanya, saya sebagai seorang laki-laki, saya tak boleh mendedahkan aurat saya laki-laki kepada orang-orang seperti tadi. Begitu juga seorang perempuan, dia tidak boleh menunjukkan auratnya kepada laki-laki yang telah saya sebutkan tadi. Iaitu bukan saudara perempuan, bukan saudara laki-lakinya,
bukan ayahnya, bukan anak laki-lakinya, bukan anak saudara laki-lakinya, itu semua tidak boleh. Jadi bagaimana kita nak buat? Kalau kita berada dalam keadaan kita sedang bekerja, kita berada di luar daripada rumah kita, kita kena jagalah. Jaga sebaik-baiknya, pakaian kita itu mesti kena menutup aurat, menepati apa yang disebutkan tadi, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dia kena labuhkan daripada kepalanya, khimar dia itu sampai kepada juyub bawah. Supaya kita menjaga adab perhiasan diri kita ataupun pakaian yang kita pakai, supaya orang lain itu tidak terganggu dengan keadaan kita itu. Kalau nak pakai juga, itu hal dia lah. Tapi kita nasihatkan supaya dalam menjaga batasan-batasan pergaulan ini, di antara perkara yang penting juga ialah dari aspek pemakaian. Di samping yang pergaulan tadi. Tambah pula kita ni kadang-kadang kita bekerja kan. Bekerja, saya pun melalui proses-proses kita bekerja, kita ada anak buah, kita ada bos dan sebagainya. Kita kena jaga benda-benda macam ni. Kadang-kadang benda-benda macam ni juga dia, kalau kita tak jaga, kita bimbang. Bagi kami yang pernah melalui dalam bidang penguatkuasaan ini, sebenarnya dalam kita ini, dalam pejabat ke, dalam rumah ke, di tempat-tempat yang tertutup, dalam kereta pun, sebenarnya dia boleh menjadi satu kesalahan. Sekiranya, macam saya contohnya, saya sengaja saya naik kereta saya dengan satu orang perempuan di tempat yang sunyi, yang boleh dikategorikan sebagai menimbulkan syak yang munasabah. Saya melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral. Ini kalau dalam akta kesalahan jenayah syariah disebut sebagai Seksyen 27. Seksyen 27. Ini sekadar perkongsian tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini. Macam saya bagi contoh, saya sengaja saya nak bawa satu orang perempuan dalam kereta saya di tempat yang sunyi. Disebut tempat itu boleh menimbulkan syak yang munasabah. Saya melakukan perkara yang tidak bermoral. Ia adalah satu kesalahan dalam Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1967 disebut Seksyen 27. Kalau dalam Akta Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Perak, dia tak sebut akta, dia sebut Enactment Jenayah Syariah Negeri Perak. Dalam Seksyen 54. Negeri Perak 54. Kalau wilayah akta Seksyen 27. Benda yang sama. Mana-mana laki-laki atau perempuan berada dalam situasi yang tadi tu, dalam bilik ke, dalam kereta ke, berdua, yang boleh menimbulkan syak wasangka, boleh menimbulkan syak yang munasabah. Dia melakukan perkara yang tidak baik, maka ia disebut sebagai kesalahan khalwat, yang mana dendanya ialah RM3,000, tidak melebihi RM3,000 dan penjara 2 tahun. Seksyen berbeza, Perak dengan wilayah, tetapi denda sama. Dalam negeri Perak pun sama. Dalam negeri Perak disebut dalam seksyen yang 54 itu khalwat juga, tetapi ia disebut sebagai saya bacakan tuan-tuan, saya buka enactment yang disebutkan dalam negeri Perak ni. Saya bacakan kepada tuan-tuan. Enactment Jenayah Syariah 1992 Seksyen 54 khalwat. Seorang laki-laki yang didapati bersama-sama dengan seorang atau lebih perempuan yang bukan isteri atau mahramnya di tempat yang sunyi. Sebut tadi sunyi Kalau saya berada dalam kereta, tempat yang munasabah. Tempat itu sunyi. Dan boleh menimbulkan syak bahawa saya melakukan perkara yang tidak baik. Atau di dalam sebuah rumah. Atau bilik. Atau di tempat yang terasing. Dalam keadaan yang boleh mendatangkan syak bahawa mereka melakukan maksiat adalah melakukan satu kesalahan, dan hendaklah apabila disabitkan dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara
selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Sama. Bentuk ayat dalam akta di wilayah persekutuan, negeri-negeri di bawah wilayah persekutuan dan juga negeri Perak, dia punya ayat dia sama. Cuma section dia berbeza. Jadi nak ceritanya apa di sini? Dalam pergaulan ini kadang-kadang kita nampak benda tu macam tak ada apa masalah. Tapi dari aspek kesalahan enactment yang telah diwartakan, kita tengok di contoh macam saya. Saya dengan sengaja, saya tak nak keluar daripada bilik pejabat saya ni. Saya balik lewat pukul 7 malam. Tapi dalam pada yang sama, ada staf saya dalam bilik saya. Dalam pintu yang bertutup. Contoh pintu bertutup. Kalau nak jadi cerita, ada siapa-siapa yang melaporkan kepada pihak yang berkuasa, saya boleh dikenakan denda seperti tadi sekiranya sabit kesalahan. Maknanya, kalau saya sebagai penjawat awam, kena seperti mana Seksyen 54 tadi, dalam negeri Perak, enactment dalam negeri Perak, kalau akta di wilayah-wilayah persekutuan ini, Seksyen 27, boleh, dengan sebab kesalahan kita itu, kita boleh dibuang daripada kerja. Itu akibat daripada kesalahan yang saya sebutkan tadi. Nampak macam biasa, mudah dan simple, tapi dari aspek undang-undang, benda ini telah pun diwartakan dan menjadi undang-undang dalam negeri Perak kita, khasnya dalam Seksyen 54 ini, dan terpakai kalau ada siapa-siapa di kalangan orang awam, dia nak membuat aduan terhadap kita, terhadap seksyen tersebut, ia boleh berlaku. Jadi sehubungan dengan itu, apa yang boleh saya nasihatkan dalam pertemuan yang singkat ini, ialah kita mestilah menjaga batasan-batasan pergaulan tadi. Tadi saya sebut, di antara benda yang kita kena jaga dalam batasan pergaulan ni apa? Pergaulan kita dengan laki-laki atau perempuan yang laki-laki ajnabi, perempuan yang ajnabiah dengan kita. Yang kedua, apa yang perlu kita jaga? Kita perlu jaga dari aspek kita punya pemakaian kita itu. Kadang-kadang pemakaian ini yang akan mendorong berlakunya perkara-perkara yang kita tidak ingini. Perkara-perkara yang boleh menimbulkan sesuatu yang tak baik lah. Di antaranya kita kena jaga pakaian kita. Di samping itu, apa yang perlu kita ambil manfaat daripada ayat ini? Ayat ini, dalam ayat yang telah saya bacakan tadi, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah dia menunjukkan, ni perempuan, saya nak fokuskan kepada perempuan, iaitu janganlah dia menunjukkan perhiasannya yang zahir. Perhiasan yang zahir, para ulama telah mentafsirkan maksud wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Para ulama telah mentafsirkan maksud zahir itu hanya muka. Ni muka, bagi perempuan muka ni dan juga tapak tangan. Tangan ni. Ya? Tangan ni. Apa ke sini? Ini yang ditafsirkan oleh para ulama. Jadi maknanya dari perintah dalam ajaran Islam kita ni, rupanya aurat ini, susah juga nak jaga ni. Kalau saya lah jadi perempuan, susah juga nak jaga. Sebab aurat saya, ini muka, yang zahir yang boleh diperlihatkan, dan yang zahir, tangan saya. Yang lain tu, saya kena jaga. Illa ma zahara minha. Kecuali yang zahirnya, yang disebutkan tadi, sebab para ulama kata, muka dan tangan ini kenapa? Sebab muka dan tangan ini adalah perkara yang dibenarkan sebab apa? Sebab dalam perintah kita mengerjakan haji, kita tak boleh tutup muka. Perempuan dia kena buka muka. Dia tak boleh pakai purdah. Dia nak pergi buat, dia tak boleh pakai purdah, dia kena buka muka. Kemudian tangan juga boleh di ini. Itu saja. Para ulama berdasarkan daripada itu, mereka mengatakan bahawa bagi wanita dalam menjaga auratnya, itulah situasinya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar petang ini yang saya hormati, yang saya kasih sekalian, ada perkara lain yang mungkin kita boleh ambil daripada ayat yang kita yang telah kita bacakan ini. Antaranya ialah hikmah daripada perintah supaya bagi laki-laki ni dijaga pandangannya, perempuan pun sama, jaga kemaluannya, jaga auratnya. Ini semua ni apa tujuannya? Tujuannya sudah pasti, salah satu hikmah yang paling besar ialah untuk kita menjaga maruah diri kita. Maruah ini sangat penting.
Maruah diri sangat penting. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kami ni ada pengalaman lah turun ke tempat-tempat yang memang agak teruk lah. Memang teruk. Tapi itulah kita nak cakap. Bagi orang yang menjaga maruah dirinya, dia menutup auratnya, dia jaga dia punya ni, orang itu nilainya tinggi di sisi Allah. Dan di sisi pandangan manusia pun, orang itu adalah orang yang baik. Salah satu hikmah yang sangat besar supaya kita tundukkan pandangan, jaga aurat kita ni semua adalah untuk mengangkat diri kita sebagai seorang Muslim yang bermaruah. Itu penting. Jadi maknanya yang sebaliknya kita minta simpanglah, janganlah jadi yang sebaliknya. Maka dia tidak jadi bermaruah. Tidak bermaruah. Jadi untuk kita menjadi seorang Muslim yang bermaruah ini ialah menjaga diri kita sebaik-baiknya. Bagi contoh, bagi golongan-golongan wanita ni yang dah berkahwin, lebih-lebih lagi dia kena jaga. Kena jaga sebab dia dah berkahwin. Sebab apa? Sebab bagi wanita yang telah berkahwin ini, disebut dalam suatu hadis bahawa syurga wanita ini ada pada suaminya. Ada pada suami. Bagi seorang wanita, apabila dia telah pun akad nikah, maka tanggungjawab seorang wanita itu telah diberikan kepada laki-laki yang menjadi suaminya itu. Kita sebagai seorang isteri, kita sayang kepada suami kita, kita sayang kepada ketua kita sebagai ketua keluarga kita itu, suami kita itu, hendaklah kita menjaga batasan-batasan supaya kita boleh menjadi isteri yang baik, isteri yang disebut di dalam hadis yang lain bahawa isteri yang baik ini, apa isteri yang baik ini? Dia menjaga kehormatan dirinya. Apa lagi isteri yang baik ini? Isteri yang baik ini dia akan senantiasa menjaga nama baik suaminya. Apa lagi isteri yang baik ini? Isteri yang baik ini dia senantiasa disebut kalau dia berada di luar, dia akan jaga dia punya maruah dirinya. Wanita-wanita yang disebut sebagai wanita yang baik, dia akan menjaga kehormatan dirinya untuk suaminya. Sebab itulah bagi seorang wanita untuk dia mendapat syurga itu, Nabi sebut syurga wanita itu ada pada suaminya. Masya Allah. Jadi maknanya dalam tazkirah yang ringkas pada petang ini, saya nak berkongsi untuk diri saya dan juga semua para pendengar, khasnya kepada golongan-golongan laki-laki tadi, kita staf-staf laki-laki, jaga adab-adab batasan pergaulan kita. Begitu juga dengan perempuan. Tujuannya untuk menjaga semua ini apa? Kenapa Islam menjaga semua ini? Tujuannya yang paling besar, tujuannya adalah untuk mengangkat diri kita supaya kita menjadi insan yang bermaruah, insan yang dipandang baik di sisi manusia dan juga manusia yang dipandang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Encik Johan, itu perkongsian saya pada petang ini yang mungkin dapat kita jadikan ia sebagai sempadan dalam untuk kita nak meneruskan kehidupan kita dalam keadaan bekerja, dan macam hal lah ni, bekerja, jumpa orang dan sebagainya. Hati-hati dalam kita bekerja ini, kadang-kadang ialah macam tadi saya sebutkan kes tadi, macam saya, kalau kata saya balik lewat pukul 7 petang, tiba-tiba ada staf saya perempuan pun sama duduk dalam bilik saya, kalau kata nak jadi ceritanya, aduan dibuat, dia boleh mendatangkan satu benda impaknya yang sangat besar. Saya boleh dikenakan denda sebanyak RM3,000 dan penjara 2 tahun. Itu enactment di dalam negeri Perak dan juga akta yang ada di dalam wilayah-wilayah persekutuan, Seksyen 27 dalam wilayah persekutuan, Seksyen 54 dalam enactment jenayah syariah di dalam negeri Perak kita.
Jadi saya ingat ini adalah perkongsian saya pada petang ini yang saya mohon kalau ada terkasar bahasa ataupun ada perkara-perkara yang menyentuh apa-apa dan sebagainya, saya mohon maaf, saya tidak ada berniat untuk apa-apa. Cuma saya nak berkongsikan apa yang boleh saya sampaikan tentang adab pergaulan dalam Islam itu dan juga kesan-kesannya yang berlaku sekiranya ianya boleh dikategorikan sebagai melanggar akta kesalahan jenayah syariah Wirausahaan 1997 di dalam wilayah dan dalam negeri Perak. Kesalahan jenayah syariah negeri Perak, enactment kesalahan jenayah syariah negeri Perak Seksyen 54. Jadi itu perkongsian saya pada petang ini, Cik Johan. Kalau ada apa-apa perkara yang mungkin kita boleh nak tanya soalan ke apa ke? Cik Johan. Okey, baik. Ustaz dengar Ustaz? Ya. Okey, Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian Ustaz kepada kami di Sekolah Seni Malaysia Perak. Di sini ada PK Ham, PK Ham, Cikgu Puan Rogaya yang berada di sini sekarang ni. Jadi mungkin cikgu nak cakap apa-apa dengan Ustaz ataupun saya boleh tutup majlis inilah. Macam mana? Dari pihak sekolah kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz. Okey. Tak boleh dengar ke? Boleh dengar Puan. Dari pihak kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian petang ini. Walaupun perkongsiannya mengambil masa yang singkat, tapi membawa kita lah mentadabbur satu ayat dalam Al-Quran, dan ayat ini saya rasa sangat penting untuk kita hayati bersama, memandangkan kita berada di kelompok tempat kerja yang kita berjumpa dengan berbagai lapisan lah, dan berjumpa dengan pelbagai jantina juga ya. Jadi dengan ayat ini kalau kita hayati sepenuhnya, insya-Allah lah apa yang disyariatkan oleh Islam dapat kita tegakkan bersama, dan insya-Allah lah jika kita amalkan dengan betul seperti yang Ustaz sebutkan tadi, dapatlah terjaga semua maruah kita. Dan insya-Allah jika semua pihak di tempat kerja mengambil cakna hal ini, saya rasa tempat kerja kita akan menjadi sebuah tempat kerja yang sangat harmoni untuk semua orang. Bukan saja untuk yang beragama Islam lah, tapi juga untuk semua sekali lah warga sekolah yang bukan juga beragama Islam. Jadi sangat-sangat sesuai untuk kita kongsi bersama lah pada petang ni tentang ayat ini. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Okey, baik. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Okey, baik Ustaz. Saya rasa dah putus dah. Okey Ustaz dah. Okey, baik. Jadi terima kasih Ustaz. Okey, baik. Ya. Okey dah. Okey Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian. Baik, sama. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi lah. Ya, di Baik, hari sama. lain. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.